Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran di rumah ataupun PDPR secara online. Dan sebelum untuk memulakan pembelajaran pada hari ini, Cikgu harap semua pelajar dalam keadaan sehat dan walafiat bersama dengan keluarga yang tersayang. Baiklah kelas, hari ini kita akan teruskan pembelajaran dengan kesinambungan daripada minggu-minggu lepas yang cikgu sudah ajar kamu selama ini. Okey, untuk hari ini kita akan masuk dalam tajuk kedua ataupun bab 2 yang bertajuk pengurusan sumber ataupun pengurusan projek. Okey, jadi sebelum cikgu teruskan, cikgu ingin sekali mau buat revision ataupun membuat ulang kaji minggu-minggu lepas, bahawa yang pertama kelas adalah dalam reka bentuk ini kamu sudah belajar berkenaan dengan apa itu elemen, apa maksud reka bentuk, apa maksud teknologi, apa maksud reka bentuk dan teknologi, dan kamu sudah belajar elemen dan prinsip reka bentuk. Dan satu juga, kamu juga sudah belajar apa itu invensi dan apa itu inovasi. Berikut ini cikgu sudah ajar kamu minggu-minggu lepas, dan sekiranya kamu terlepas daripada kelas cikgu mohon kamu cek balik semua video-video yang cikgu sudah uploadkan dalam YouTube. Kamu boleh rujuk balik apa pembelajaran yang sudah kamu terlepas. Kita teruskan dengan maksud ataupun definisi sebagai pengurusan projek. Apa yang dimaksudkan dengan pengurusan projek? Okey, pengurusan projek ini ialah kaedah mengurus sumber. Okey, kita kaedah mengurus sumber dari seperti pengetahuan, kemahiran, teknik untuk memastikan sebuah projek itu berjaya. Maksudnya, dalam sebuah penciptaan produk, kita perlu mengurus segala sumber-sumber yang ada. Sumber ini contoh dia adalah kita punya bahan mentah, kita punya kemahiran, kita punya teknik, itu yang dipanggil sebagai sumber. Jadi dalam pengurusan projek ini kelas, kita akan belajar macam mana kita mau mengurus sumber-sumber yang ada itu untuk menghasilkan sebuah projek yang akan kamu bina di akhir pembelajaran nanti. Okey? Jadi maksudnya di sini bahawa pengurusan projek ini seseorang ataupun seseorang pengurus itu perlu berjaya mengurus sumber-sumber yang dia ada. Baik, kita bermula dengan komponen yang pertama. Komponen yang pertama dia dipanggil sebagai skop kerja. Skop kerja. Skop kerja ini kelas, dia terbahagi kepada dua. Okey, yang pertama dipanggil skop produk dan yang kedua dipanggil sebagai skop projek. Okey, jadi cikgu ulang balik. Skop kerja ini terbahagi kepada dua. Satu dipanggil skop produk dan yang kedua dipanggil sebagai skop projek. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan skop-skop ini? Okey, skop ini maksudnya kelas dia meliputi kerja-kerja dalam sebuah projek. Jadi, skop kerja yang pertama itu dia merujuk kepada produk itu sendiri, skop produk. Okey, dan yang kedua dia meliputi kepada skop projek, macam mana pengurusan sebuah projek itu. Jadi untuk skop produk itu kelas dalam skop produk ini kita kena pastikan kualiti produk itu mencapai kepada tahap yang diinginkan. Dan yang kedua pula pastikan ciri-ciri produk yang dihasilkan itu sesuai dengan kehendak pelanggan. Okey, maksudnya bila kita bina produk itu kita mesti mengikuti kehendak ataupun kemahuan pelanggan dalam mencipta produk. Okey, dan dalam skop produk ini juga kelas, kita perlu memastikan fungsi produk itu sangat tepat ataupun fungsi dia itu bertepatan dengan kehendak ataupun kertas kerja yang telah disediakan. Okey, dan untuk skop projek pula, skop projek ini bermaksud kerja yang dilaksanakan itu adakah dia memenuhi tugasan. Okey, maksud dia begini. Dalam membina sesebuah produk kelas, kita pastikan bahawa kerja-kerja yang dilakukan itu adakah bersesuaian dengan kita punya produk tadi. Adakah apa yang kita buat itu ngam untuk membina produk. Okey, itu yang dimaksudkan dengan skop kerja. Skop kerja iaitu skop produk dengan skop projek. Kita beralih kepada komponen yang kedua.
Komponen yang kedua ini kelas, dia dipanggil sebagai tempo masa. Oke, tempo masa. Oke, jadi dalam tempo masa ini dia bermaksud tempo kerja yang telah dirancang oleh pengurusan project. Oke, maksudnya tempo masa itu yaitu tempo masa untuk bekerja. Seterusnya, pengurusan masa yang baik bermakna kebelian menyiapkan kerja dalam masa dan tarikh yang telah ditetapkan. Oke, maksudnya di sini dalam kita membina sebuah produk, kita akan letakkan suatu tempo masa. Oke, satu tempo masa untuk kita menyiapkan produk tersebut. Contohnya macam ni, kalau kita mau hasilkan sebuah produk kerusi, kita bagi tempo dalam masa 10 hari kerusi itu boleh siap. Jadi itu yang dipanggil sebagai tempo masa, yang mana kita akan bermula bekerja daripada hari pertama, kedua sampailah hari ke-10. Dan sebuah pengurusan yang baik, dia boleh menyiapkan produk kerusi itu dalam tempo masa yang telah diberikan. Oke, tempo masa yang diberikan adalah 10 hari. Jadi dalam masa 10 hari itu kita boleh hasilkan sebuah kerusi. Itu dipanggil sebagai tempo masa. Kita teruskan lagi dengan komponen yang ketiga. Komponen yang ketiga ini kelas, dia dipanggil sebagai cost project. Oke, cost project ini ialah keseluruhan peruntukan keuangan. Oke, maksud dia dalam mengurus sebuah produk itu kelas, kita perlu mengetahui berapa jumlah keuangan ataupun jumlah duit yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk itu, yang mana sumber seperti tenaga kerja, peralatan, bahan perlu diurus dengan baik dalam menyiapkan suatu project. Maksudnya di sini kelas, untuk cost project ini dia bukan hanya tertakluk kepada sumber kita mau hasilkan dia. Maksudnya bukan sahaja daripada jumlah keuangan untuk menghasilkan objek, tetapi kita perlu mengurus sumber kepada pekerja-pekerja yang ada, mengurus kepada bahan-bahan. Maksudnya ada dua, tenaga kerja dengan bahan. Bahan itu kita mungkin estimate dalam RM10. Jadi kita perlu upah pekerja untuk buat harga dia dalam RM2. Jadi kita perlu tambah 10 tambah 2 adalah RM12. Itu contoh yang paling simple, yang mana pengurus itu perlu urus betul-betul cost dia untuk membuat sebuah produk, supaya bila dia sudah selesai buat produk itu kelas, dia boleh jual dan mendapat sedikit keuntungan. Itulah yang dipanggil sebagai cost project. Secara kesimpulannya kelas, dalam pengurusan project ini kita ada 3 komponen tadi. Yang pertama dipanggil skop kerja, yang kedua dipanggil sebagai tempo masa, dan yang ketiga dipanggil sebagai cost project. Oke, cikgu sudah terangkan setiap ketiga komponen itu. Jadi untuk tugasan kamu, cikgu akan letak di bawah ini. Sila siapkan tugasan kamu sebelum esok. Oke, jadi itu saja untuk hari ini. Kita berjumpa lagi di lain masa. Sekian dan terima kasih.